keadilan, kalau dia lompat ataupun ada beberapa pelanggaran, dia boleh disambarkan. Pandangan saya, mekanisme itu sebenarnya sudah cukup kuat. Masalah kenapa ia berlaku seperti itu dalam pilihan raya yang lepas ialah kerana watak-watak ini ramainya tak menandatangani perjanjian pun, cuma tak diketahui oleh orang luar. Hanya beberapa kerak saja yang sebenarnya menandatangani perjanjian, sebab mereka rasa dia kuat. Dan juga dalam keadaan parti, kalau kita nak ambil tindakan, dia rasa dia kartel yang kuat, dia boleh merungkai parti, merosakkan parti dekat pilihan raya. Jadi sebahagian besar mereka sebenarnya tak tanda tangan. Sebab itu tak boleh saman. Hanya 2-3 orang saja yang kita boleh saman. Jadi sebenarnya Zuraidah kena. Sebab itu saman Zuraidah ada di mahkamah, tapi yang lain tak sign. Dan dalam keadaan masa itu, Kak Wan, Presiden masa itu, you nak paksa kita tinggal 2-3 hari lagi sebelum penambahan calon, nanti jadi isu kan. Jadi sebab itu, sama seperti yang Kak Oji sebut tadi kan, sebenarnya tanggungjawab untuk kita mengelakkan perkara ini daripada berlaku sekali lagi ialah tanggungjawab kita semua anggota parti, dan ia bermula sekarang semasa pemilihan. Kalau kita tengok ada watak seperti ini yang dia meletakkan diri dia itu mengatasi kepentingan kawan-kawan, kepentingan parti, dan yang paling penting, kalau nampak awal lagi dia masuk politik ni untuk keutamaan kepribadi dia. Orang macam ini kalau diberi tempat, dia naik pangkat, lama-lama dia jadi macam itulah. Jadi tapisan pertama itu mestilah datang daripada kita anggota biasa. Di peringkat parti kita boleh ikat, betul. Kita kena pastikan setiap seorang memang tanda tangan perjanjian itu. Kali ini pilihan raya akan datang. Saya memang nak minta, saya menang ke saya kalah, saya akan buat bising. Setiap seorang yang jadi calon tu, sila tunjuk kamu tanda tangan, supaya kita tidak masuk longkang kali kedua macam yang berlaku yang lepas. Apabila ada watak-watak yang besar ini yang merasakan dia terlalu berkuasa, undang-undang dan peraturan yang orang lain semua kena tak diguna pakai untuk dia. Kalau semua tanda tangan perjanjian itu, insya-Allah saya rasa soal lompat parti ini akan berkurangan dan berkurangan. Tapi kita mulakan daripada sekarang. Tengok watak-watak yang ada di kalangan kita. Kalau nampak sangat jawatan dalam parti itu bukan soal untuk berkhidmat kepada rakyat, bukan soal untuk membela parti, tapi soal dia nak pangkat, kita kena berhati-hati sikit. Sebab orang macam ini, seperti yang Likang kata, sahabat-sahabat yang lain kata, dia akan mula tengok tempat mana yang tawar lebih tinggi. Saya bagi contoh, ni ahli parlimen Batu Pahat yang ada sekarang. Dia rapat dengan saya. Saya sangat rapat dengan dia masa dia ahli majlis di Pulau Pinang. Kalau saya sampai di Pulau Pinang, lapangan terbang, awal-awal tu 2010-2011, Rashid yang ambil saya dengan kereta Nissan dia. Saya ingat lagi masa tu Nissan Sentra je. Belum Datuk Seri apa-apa sekarang kan. Cuma dia masalah dengan saya, dia rasa saya tak menghormati yang dia sebenarnya ni layak untuk jawatan lebih besar. Pandangan saya ialah kedudukan dan kepakaran dia paling jauh setakat adun je lah. Paling jauh bagi saya. Sebab saya pergi ke Pulau Pinang, kalau saya ceramah, dia nak berceramah dulu. Kalau dia berceramah, saya dapat WhatsApp, YB suruh dia berhenti, kita orang tak suka. Jadi memang saya anggap betul terang, saya nyatakan kat dia, YB, yalah, buat kerja baik-baik, ini peringkat YB. Dia rasa dia boleh jadi menteri. Dia boleh rasa jawatan dia itu sepatutnya lebih tinggi. Jadi bila ada orang yang macam ini, yang dia rasa diri dia itu patut dapat tempat dan yang lebih lumayan, mana parti yang tawarkan, dia akan lompatkan kan? Jadi sebab itu kita kena bermula daripada kita sekarang dulu.
kita kena prihatin dengan jenis-jenis orang yang ada. Soal pendekatan peribadi itu masing-masing. Ramai orang tak suka saya sebab saya mulut laser, memang betul. Kalau saya tak setuju, saya cakap saya tak setuju. Saya bukan benci ataupun saya bukan menghukum, tapi bagi saya kita kena berterus terang. Sebenarnya berterus terang itu lebih baik membantu dia. Kalau dia memang tembak, kita cakap dia cakap straight, masuk longkang lah dia. Lebih baik cakap awal-awal, kalau nak betul kena pergi sebelah kanan kan. Jadi jalan budaya kita ni akan ambil masa untuk dia belajar perkara ini. Tapi kalau anggota di bawah daripada awal benar-benar prihatin yang mana untuk kepentingan dia, yang mana meletakkan rakyat, insya-Allah kita boleh selesaikan perkara itu kan. Saudara Zul juga tanya tadi pasal macam mana nak menarik sokongan anak muda. Memang betul kalau dalam parti politik, terutama yang keadilan, soal sokongan anak muda ni kita bubuh atas bahu AMK semata-mata. Sebab dia muda, dia kena tarik. Sebenarnya tanggungjawab menarik pengundi muda ini adalah tanggungjawab pimpinan semua peringkat, terutamanya daripada yang paling tinggi presiden, timbalan presiden, naik presiden. Sebab tu saya tak setuju kalau sikit-sikit kalau nampak macam AMK ni lemah, AMK ni tak berjaya, anak muda kita tak hebat. Sebab angkatan muda kita ni membawa imej parti. Imej parti ini dipengaruhi oleh dasar-dasar dan juga program dan juga pembawaan di peringkat pusat. Sama juga dengan wanita. Kalau kita ada masalah dengan menarik pengundi wanita, dia bukan soal wanita semata-mata. Itu terletak di bahu presiden, timbalan presiden, naib presiden. Sebab itu kita perlukan package yang betul. Kalau kita nak menarik anak muda, maksudnya suara parti, cita rasa parti, perkara yang diajukan dan diutarakan oleh parti, jenis-jenis pimpinan yang parti ketengahkan. Semua ini mesti mempunyai cita rasa yang serasi dengan yang muda, yang wanita. Kalau parti nak tarik sokongan anak muda, tapi jalan dia macam ni, nak tarik sokongan anak muda, bawa kereta Volkswagen tahun 60-an masuk kampung, susah lah, dia tak faham benda itu kan. Jadi sebab itu, untuk kita menarik anak muda, kita kena pastikan keseluruhan pembawaan parti itu, daripada presiden, timbalan presiden, naik presiden, sampailah ke AMK dan wanita, dia benar-benar menepati kehendak pengundi muda di luar kan. Jadi itu di luar tanggungjawab AMK dan wanita semata-mata. Itu perlu dipikul bersama. Saya memang daripada dulu tak setuju kalau dalam parti peringkat tertinggi, bab anak muda kan tengok ke AMK, bab wanita tengok ke wanita, habis yang lain tu bawah. Sedangkan semua anak muda, ada lelaki, ada wanita, pengundi wanita boleh banyak. Jadi kena sama-sama fikirkan, kemudian tasking tugasan itulah, ada yang anak muda ambil sedikit, ada yang wanita ambil sedikit, tetapi membawa arah parti supaya lebih dekat dengan pengundi muda dan pengundi wanita, itu tanggungjawab semua pihak kan. Ahmad Saiman dengan Uncle Tan tanya tadi, saya boleh rangkum sekali kan. Saiman tanya, kalau kita jadi pemimpin parti kita keadilan ini, apa sebenarnya visi dan misi kita kan? Bagi saya mudah saja tau. Kalaulah kita jadi kerajaan Malaysia contohnya, sebenarnya memimpin ini dia tidak banyak berbeza fungsi dia, dari segi kaedah dia, dengan cara kita sebagai seorang ibu bapa. Sebab pemimpin yang paling penting ialah ibu bapa dalam unit keluarga. Kalau kita ibu bapa, kita ada anak kan? Apa yang kita nak untuk anak kita? Kita nak anak kita cerdik, kita nak anak kita yakin, kita nak anak kita gagah, kita nak anak kita berpendidikan tinggi, kita nak anak kita ada harta, gaji besar, kita nak anak kita kahwin, anak cantik-cantik, cucu cantik-cantik. Kita nak yang terbaik untuk anak kita. Kita tengok anak kita
kita tengok potensi dia. Kalau dia pandai main sukan, dia pandai main bola, kita nak dia main sampai ke Piala Dunia, kita akan habiskan wang masa kita untuk pastikan dia dapat yang terbaik. Kalau kita tengok dia pandai melukis, kita akan cuba bawa dia ke arah potensi dia. Dia samalah sebagai jadi kerajaan. Kerajaan bila dia tengok kepada rakyat semua, kita nakkan supaya rakyat ini dia capai potensi dia, supaya yang boleh berpendidikan paling tinggi itu dia boleh pergi paling tinggi. Kita nak setiap rakyat kita ni yakin dia tak perlu hidup takut. Ini yang Melayu takut kat yang Cina, Cina takut kat yang Melayu, India kadang-kadang takut kat dua-dua. Sabah Sarawak rasa dia bukan dalam keluarga. Bayangkan kalau kita ada keluarga macam itu. Anak yang pertama takut kat anak kedua, benci anak ketiga, dia tak boleh kan? Jadi setiap kerajaan kalau dia betul-betul ambil berat, dia nak pastikan bahawa rakyat itu mendapat yang terbaik. Okay. Itu misi dia, Pak Saiman, ya. Misi dia macam mana? Kaedah dia macam mana? Sama macam kita mendidik anak kita. Paling kurang kita nak anak kita cemerlang di sekolah. Sama dengan rakyat. Paling kurang kita nak pendidikan yang kita boleh tawarkan kepada rakyat itu antara yang terbaik di rantau ini, kalau bukan yang terbaik. Sebab bila dia ada pendidikan sama macam anak kita, maka dia boleh laksanakan banyak kerja, banyak bidang, banyak kerjaya yang boleh melonjakkan dia secara ekonomi. Orang yang berpendidikan tinggi, maka gajinya lebih besar. Sama macam dalam negara, kalau tahap pendidikan rakyat kita semua ini kita lonjakkan, maka sudah tentu bidang-bidang kerja yang lebih baik, gaji lebih baik, dan bila keadaan ekonomi dia lebih baik, maka dia lebih yakin. Masalah contohnya UMNO dan juga parti-parti perkauman sampai sekarang boleh memainkan isu perkauman kerana kita ada masalah kesenjangan ekonomi. Kita ada perbezaan yang besar di antara dalam kaum dan juga sesama kaum. Dalam Melayu pun yang kaya-kaya sangat, yang miskin-miskin. Dalam India pun macam tu, dalam Cina pun macam itu. Kemudian di antara Melayu, Cina, India, Ibai, Kadazan pun macam itu. Bila ada kesenjangan macam ini, sebab itu akan ada ahli-ahli politik yang mengambil peluang untuk menakut-nakutkan dari segi sentimen. Dia akan kata, kalau tak undi aku nanti Cina akan beli semua. Kalau contohnya kita berjaya naik taraf kedudukan ekonomi, seberapa banyak rakyat kita, maka dia takkan termakan dengan soal ini, sebab dia tahu sebenarnya dia tak ada kena-mena pun. Kalau aku berpendidikan, aku ada gaji yang baik, ekonomi ini berkembang dan saya boleh turut serta dalam ekonomi yang berkembang dengan baik, maka saya tak ada masalah ekonomi. Bila tak ada masalah ekonomi, akan kurang ketakutan sesama sendiri. Dan bila kita buang yang itu, barulah kita boleh dapat masyarakat yang betul-betul fokus untuk maju ke depan. Bila kita dah ada yang itu sebenarnya, kita tak perlu sangat kerajaan atau pimpinan. Masyarakat itu akan bergerak dengan sendiri. Dia ada daya dia sendiri. Dia akan tukar Perdana Menteri-Menteri ini, kalau selebek sikit tu, buang. Saya tengok angkatan tadi, dia berucap kan, lebih baik daripada timbalan speaker yang ada daripada berbahas sekarang kan. Kalau tak ikut, bagi kat dia adalah jadi timbalan speaker. Di masa depan, kalau kita berjaya mengangkat masyarakat kita yakin berpendidikan, dia juga terpelajar, dia juga tidak takut sesama sendiri, maka dia takkan takut dengan ahli politik. Siapa ahli politik yang tidak cekap, tak amanah, tak jujur, dia bukan saja akan buang daripada jawatan, dia akan umpan dalam penjara. Dan itu matlamat kita kata. Bila masyarakat kita sudah sampai ke peringkat itu, memang orang takut akan buat rasuah. Kerana kalau dia buat rasuah, dia bukan saja dimalukan, memang dia duduk dalam penjara lama.
Tapi kita belum sampai ke peringkat itu, dan itu sebenarnya tanggungjawab kita dalam keadilan. Kita kena bergerak sedikit-sedikit meyakinkan rakyat ke arah itu, dan insya-Allah benda tu tak jauh dah sebenarnya. Boleh dibuat, cuma ialah ada sedikit sebanyak, dan sebab itu pemilihan parti penting. Kerana kita perlu pamerkan bukan saja di kalangan anggota, tetapi kepada rakyat di luar, ini bentuk kepimpinan yang kita ada, yang boleh bawa kita lebih dekat ke arah visi dan misi yang macam Abang Simon sebut tadi. Jadi yang lain nanti saya akan gulung. Kita boleh ada satu round lagi kan, sempat kita satu round soalan. Satu round. Zahid tak campak keluar ya. Terima kasih. Okey, satu